Bunyinya tak mati. Mati ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bahagia Fadhilul Imam Masjid Aisyah, seluruh jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan juga kesihatan yang sempurna, serta diberkati dalam kehidupan. Di samping kita dapat melaksanakan segala tuntutan amal harian kita dengan penuh sempurna, dan kita bersyukur dengan sepenuh kesyukuran kerana diberikan kelapangan masa dan juga kesempatan yang sangat berharga untuk melaksanakan solat Jumaat yang menjadi kefarduan kepada kita orang laki-laki pada setiap minggu. Bukan hanya sekadar kefarduan, tapi di sebaliknya juga ada hikmah yang sangat besar. Hikmah untuk medan pertemuan kita, di samping mendapat wasiat-wasiat dan peringatan-peringatan dalam khutbah Jumaat dan juga dalam tazkirah. Samping tuan-tuan, sambil-sambil tuan-tuan berzikir, sama-sama kita renung dalam kehidupan ini. Baginda Nabi SAW ada menyebut dalam satu hadis, di mana kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu fi yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. Maksud hadis ini ialah sesiapa yang pada setiap hari ia sihat bertubuh badannya dan juga ia afiat segala jasadnya, tubuh badannya, dan afiat ni artinya tenang fikiran dia. Kemudian indahu qutu fi yaumihi, sempurna dari segi keperluan harian dia, makan dia, minum dia, pakaian dia. Faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah ia mendapat seluruh isi dunia. Artinya dunia itu sudah ada pada dirinya. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dihormati, hadis ini merupakan peringatan Nabi SAW supaya kita jadi orang bersyukur bila ada 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, kita sejahtera dari segi panca indera. Allah Ta'ala bagi kat kita seluruh keperluan dari segi panca indera kita, tangan kita, mata kita. Hak kelabu tak kelabu tu tak apalah. Hak kelabu kita pakai spek mata, yang tak kelabu tak payah pakai. Dan telinga kita pun boleh dengar, walaupun ada juga orang hak tak apa nak dengar, tapi dia kira boleh dengar lah. Alhamdulillah. Dan yang ketiganya, dari segi facilities ataupun keperluan harian kita ada rumah, kita ada kenderaan, kita ada anak-anak, kita ada kerja walaupun tak sehebat kerja orang lain, dan juga kita ada makanan untuk kita makan, minuman yang halal untuk kita makan. Artinya semua kelengkapan ataupun semua perkara yang Nabi SAW sebut ini, jika ada pada diri kita, faka'annama hizat lahu dunya,
seolah-olah dunia itu sudah ada pada kita. Bermakna yang kita cari lebih daripada itu ialah merupakan aksesori dalam kehidupan. Kita nak hak lebih daripada hak kita perlu lah. Kalau sekadar makan ni sepinggan nasi untuk kita makan, kita cukup dah. Pihak haba nak tambah lagi, itulah pasal sedap makan, nak tambah sikit lagi. Artinya kita cari hak tu ya dari kelebihan. Tapi kita kena ingat, ada kalanya kita punya KPI kita pada setiap hari mungkin tak sampai. Indikator kita nak kalau boleh hari ini aku untung 1,000, mungkin kau dapat 800. Tapi apa yang Nabi sebut tadi ada dah tang kita, bermakna kehidupan untuk dunia kita sebenarnya selesa dah. Cuma mungkin ada hal lebih-lebih kita nak cari itu je. Jadi sebab itu sentiasalah bersyukur dengan nikmat yang kita sedar ataupun nikmat yang kita tak sedar. Satu lagi, kita bertaubat dah minta ampun daripada dosa yang kita sedar, apatah lagi dosa yang kita tak sedar. Jadi untuk menjadi orang yang bersyukur, dia kena bersyukur di atas nikmat yang dia sedar, dan juga kemungkinan ada nikmat yang Tuhan bagi yang dia tak sedar. Tak sedar ni artinya dia tak pernah terhitung pun nikmat tu. Tapi sebenarnya itu nikmat yang paling besar. Nikmat dalam rumah dia, contohlah saya bagi contoh. Nikmat dalam rumah dia ada seorang anak yang OKU. OKU ni ustaz susah nak jaga. Tapi di antara salah satu pintu syurga dalam rumah, jagalah dia dengan elok, kerana dia adalah orang yang sangat istimewa. Tu yang kita sebut OKU tu, orang istimewa. Orang istimewa, doa dia mustajab, buat baik dengan dia pun Allah Ta'ala anggap sebagai satu jihad. Maaf lah yang persatuan OKU, mereka ada persatuan, tapi orang-orang OKU ni terpaksa struggle dalam kehidupan dalam berbagai bentuk lah. Ada yang susah, kalau senang pun ada yang tak dapat bantuan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita kata salah satu pintu kebaikan untuk kita buat pada setiap hari, untuk kita berjuang pada setiap hari, ada kat kita. Ada ibu ayah dalam rumah, dah setengah kata lah, kira lunyai saya main dengan belah mereka dua ni, lunyai dia dah, sampai tak ada kawan dengan orang. Tapi sebenarnya salah satu daripada pintu untuk dia masuk syurga dalam rumah dia, cuma ejah bagi elok aja. Itu sebab manusia ni Allah Ta'ala tak beri dalam bentuk direct nikmat dia, tapi beri dalam bentuk indirect. Tuan-tuan nak tahu, pepatah Melayu kata kamu tidak akan mengetahui sesuatu itu baik selagi kamu tak kehilangan dia. Hilang baru tahu macam mana kehidupan kita jadi sunyi, macam mana kehidupan kita jadi cempera bila tak ada mak ayah cempera. Kerana mungkin setiap hari tadah tangan khas untuk kita. Anak kita yang OKU ni, setiap kali dia kita suap nasi dalam mulut dia, setiap kali itu dia berdoa untuk ibu bapa dia. Jadi saya sebut sebagai nikmat yang kita sedar dan juga nikmat yang kita tak sedar. Sebab itu nikmat-nikmat yang Tuhan atok dalam kehidupan kita ni, kita syukur. Syukur nikmat ni maksud dia kita buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh dengan penuh keikhlasan, sekadar termampu kita lah. Ada orang yang ada kapasiti lebih besar, dia boleh buat lagi banyak. Kapasiti ni artinya ada kemampuan yang lebih besar. Dengan pencen dia, ni bukan kata kat siapa-siapa man, lagi Umam kata-kata kat Umam lah, dia pencen, dia tak ada kerja apa, dia boleh tumpu sepenuh dengan ibadat, dia boleh main iktikaf, dia boleh sembahyang isyraq, dia boleh sembahyang duha, dia boleh sembahyang qabliyah, dia boleh sembahyang ba'diyah. Orang hak kalut ni kadang-kadang ba'diyah tak dan assalamualaikum warahmatullahi, tengok tu imam wirid panjang bangkit itu ya. Tak ada, dia kata anu bank siapa nak jaga, dia kerja bank. Contohlah tuan-tuan, lagi ada kerja bank kata, bukan kata kat dia, kata kat siapa-siapa pula. Tak ada kita nak doa, dia doa dah kat kita. Ni kerja gelang. Tak ada nak doa, dia doa dah kat kita. Doa apa? Ya Allah, berilah hidayah pada tu imam ni, cepatlah baca doa.
Dia nak balik. Tak dan kita nak doa, dia doa dah kata imam. Dia kata ya Allah bagilah hidayah kata imam ni cepat dah baca doa orang nak balik. Lu nak pergi kerja. Lagi bos marah pula, bos kata dia duk main-main pula. Itulah dia nikmat Tuhan bagi kat kita kelapangan masa, ya. Disebut orang yang mu'afan fi jasadihi, orang yang sihat tubuh badan, lepas tu kelapangan masa, hati tenang. Hati tenang ni tuan-tuan nikmat besar. Ramai orang yang tak tenang hati dia. Tidur malam tak lena. Walaupun tak bising, tak hingar, dia tak lena. Tidur malam tak boleh tidur saya kata. Dia kacau otak kita ni kata. Dia stres. Tidur tak lena. Kita pantang tak kepala. Isteri tak ada kata apa, lena dah. Jadi serombong kapal sering jalan dah. Senang lena sungguh. Nikmat tu tuan-tuan. Nikmat tak payah telan ubat, boleh lena. Tu bangkit susah dah dah. Satu masalah dah. Jenuh gerak sampai bini tutup aircon, tutup lampu, tutup kipas. Panas baru jagalah. Hang tutup buat apa? Subuh dah. Duk kira buat apa siapa pula. Subuh dah ke pukul 7 dah. Tuan-tuan, itulah dia nikmat yang Tuhan bagi. Jadi kita sentiasa syukur. Apa yang termampu kita buat. Sunat tu kita tambah lagi dengan semayang malam, bangkit tengah malam pukul 4, pukul 5 awal lagi. Subuh pukul 6 tak sempat lagi semayang tahajud. Mula dengan tahajud lah, ya, orang yang bangun malam ni mula dengan tahajud. Lepas tu semayang sunat apa ni, boleh saja hadiah pun boleh, semayang sunat tasbih pun boleh, semayang sunat taubat pun boleh, ya, semayang sunat witir. Ini semua benda-benda yang kita boleh buat secara continuous, secara berterusan. Walaupun sikit, buat secara berterusan. Masuk dalam masjid, semayang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni dia sunat muakkad. Sebab itu kalau tuan-tuan mai lambat, Tok Bilal dah bang, tuan-tuan boleh pilih. Nak semayang qabliyah Jumaat pun boleh, nak semayang tahiyatul masjid pun boleh. Boleh pilih sebab dia punya maqam dia punya martabat dia sama aja. Muakkad. Sunat muakkad. Rasulullah pernah tegur daripada atas mimbar, seorang sahabat dia masuk dalam masjid terus duduk. Rasulullah suruh bangun dan sembahyang tahiyatul masjid. Jangan kamu duduk sehingga kamu bersolat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bangun sembahyang. Lepas tu kita keluar pula pergi ambil ayat sembahyang, berbatal sembahyang. Masuk pula, tak apa, boleh sembahyang lagi tahiyatul masjid. Sembahyang pula tahiyatul masjid 2 rakaat. Niat i'tikaf pula. Allah, amalan-amalan yang senang tapi pahala besar. Apa dia? I'tikaf. I'tikaf ni tuan-tuan, tu kalau lena kira macam mana? Kira lena, pahala berjalan, cuma taklah berjalan cara kita duk berzikir sambil duk i'tikaf. Tu dia reward dia macam lain lah, dia double pahala lah sebab sambil i'tikaf, sambil berzikir. Ni sambil i'tikaf, lena. Tuan-tuan, dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali kata, kalau seandainya jaga kamu tak boleh menghalang daripada maksiat, maka lena itu lebih afdal. Mana lena ni dapat pahala. Tapi dengan niat dia, kalau aku jaga lagi aku tak boleh, dia tahu aku kena tengok agak handphone. Tengok handphone ni macam-macam gambar masuk, aku tak boleh lah. Lena dapat pahala. Ada cara dia rupanya, ya. Lena ni pun ada cara. Tapi janganlah lena melampau-melampau. Tak boleh Ustaz, dia terikut-ikut dengan PKP. PKP dulu dia rajin lena. Lah ni dia kata mata pun tak boleh nak celik lah. Nak pula kalau dia kata Tok Khatib baca khutbah yang dia tak minat cerita benda lain. Dia kata kalau ya pun Ustaz, hampa tak boleh ke Jabatan Agama reka satu khutbah poligami ke? Pasal nak dengar orang jantan semua. Dia ni perakam semua hantar kat bini kita balik rumah, dia kata patut ayah hampir awal khutbah poligami kan ni. Tuan-tuan bisa dengar tak ada Tok Khatib baca khutbah kali ni? Tak ada. Bukan orang Langkawi lah, orang Belah Nur macam tu lah. Heran bermain apa siapa kata kita apa heran. Ni mak ji dengar lah di rumah. Tak dengar. Bagilah aku celik mata, dia kata khutbah tajuk lagi best-best sikit. Best pun tak apa, bukan aku berani buat pun, aku kuat ya, berani tak ada lah. Tak apa. Hadirin muslimin sidang jemaat yang berbahagia. 1:16. Ada 2 minit
Itulah yang Nabi SAW sebut. Kita ni dah dapat dah nikmat. Katanya, faka'annama hizat lahud dunya. Seolah-olah dunia itu sudah ada dalam tangan kita. Maka sebenarnya nikmat Tuhan bagi kat kita ni dah cukup banyak dah. Dah cukup sempurna dah untuk kita survive kehidupan atas muka bumi ni. Dah okey dah. Cuma cari lebih dah, mungkin nak nakkan yang lebih itu supaya lebih baik kehidupan kita, anak-anak kita, isteri kita. Jadi itulah dia yang Nabi kata. Jadi apa yang Nabi kata ni sebenarnya dia nak tujuan dia supaya kita akan sentiasa sedar bahawa dunia ni kalau kita cari, dia ada benda yang kadar minima. 3 perkara ni kadar minima. Sihat tubuh badan, otak tenang, dan ada dia punya keperluan hidup. Kereta pun ada, walaupun kereta kita taklah lawa macam kereta orang lain. Okey lah, ada. Lepas tu kita pun rumah pun ada, walaupun lah tak besar cara rumah orang lain. Rumah orang lain sampai langut jatuh kepiah, punya tingginya rumah dia 3 tingkat, langut kepiah jatuh. Rumah dia asakan. Rumah kita ni cara kita lah, rumah kecil, bilik ada 5, 3 bilik tidur, 1 bilik ayak, 1 jamban. Nak tidur bilik mana boleh? Lepas tanya orang KL, tanya orang Lustar, entah duduk rumah, kata rumah kami murah, ayah RM100 dia sebulan. Berapa bilik? Kita 5. 5. 3 bilik ayak, 1 bilik tidur, 1 jamban. Nak tidur bilik mana tidur? Allah Ta'ala bagi. Cukup dah lengkap. Faka'annama khaizat lahud dunya. Syukurlah dan kita redalah dengan kehidupan. Di samping kita tambah yang lebih baik, tapi jangan lupa nikmat Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Setiap nikmat yang Tuhan bagi, dia akan tanya. Bukan hanya sekadar sadar anugerah, dia ada juga merupakan satu amanah. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang sentiasa ingat peringatan Nabi SAW dan peringatan Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.